Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama kami pada program pagi ini, program OOTG ataupun Occupational Therapies on the Go. Jadi topik Buzzers kita pada hari ini akan membincangkan mengenai kepentingan ADL dan IADL. ADL adalah Activity Daily Living dan IADL adalah Instrumental Activity Daily Living. Jadi apa perbezaan di antara ADL dan IADL ni? Nanti kita nantikan penjelasan daripada speaker kita pada hari ini. Untuk makluman semua, kehadiran bengkel pada pagi ini akan disertakan bersama dengan e-sijil. Jadi link kehadiran akan diberikan di penghujung sesi nanti. Sebelum kita meneruskan sesi pada pagi ini, ingin saya memperkenalkan speaker kita iaitu Puan Siti Hazwani Jasni. Beliau merupakan rakan sekerja dan juga batchmate saya sewaktu di universiti dulu. Beliau telah berkecimpung dalam bidang intervensi awal selama 11 tahun. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan menjemput Siti Hazwani untuk meneruskan sesi OOTG kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke semua? Okey, saya teruskan dengan slide saya pada pagi ni. Kita santai-santai je ya ibu ayah. Ada guru-guru, para terapis ke? Jom kita mulakan sekarang. Boleh nampak ke slide yang saya share ni? Mama saya nak buat sendirilah. Jom galakkan anak urus diri sendiri. So, kita akan bincangkan sedikit, mungkin ada ibu ayah yang berhajat yang nak tahu apa tips. So, nanti saya akan bahagikan kepada 3 agenda kita pada hari ini. Yang pertama, pengenalan saya akan terangkan perbezaan ADL, IADL. Ini lebih kepada istilah lah. Dan apa kepentingan ADL dan IADL itu sendiri, cara pengajaran secara general, dan saya akan teruskan kepada question and answer, iaitu soalan daripada dapatan survey yang kami dah jalankan. So, saya bagi lagi masa untuk para peserta, pengunjung untuk sesi OOTG yang belum isi, mohon kerjasama untuk isi Mentimeter. Nanti saya akan tunjukkan apa dia punya dapatan. Syed Aisyah akan bagi masa lebih kurang 1 minit. Kita tengok dekat sini ada 136 responden yang jawab survey di Mentimeter kita pada pagi ni. Kalau kita tengok dekat sini, perkataan berdikari lah yang paling
yang paling besar. Yang kat sini lah, mungkin ramai lah, that's why frekuensi tu tinggi kat sini okay. Selain tu saya tengok apa lagi, bertanggungjawab, mandi, pengurusan diri, ADL, okay. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Boleh? Amin? Okay. Yang ini kepentingan anak kuasai ADL dan IIDL. Okay, kalau tengok daripada Likert scale ni, rata-rata almost semuanya setujulah apa yang saya nyatakan tentang kepentingan anak-anak. Kenapa perlu kuasai ADL dan IIDL. Okay. Okay, kita berbalik kepada slide kita. Okay. Okay, ibu ayah, okay, para guru semua, perbezaan ADL dan IIDL. Okay, ADL ni benda yang paling asas, activity daily living. Okay, dia lebih kepada fokus kepada pengurusan diri sendiri. Okay, saya dah ada bagi mnemonik kat sini. Okay, ADL, kita tengok method. Okay, dia ada B untuk mandi, okay, walking untuk berjalan, okay, toileting, transfers, eating, dressing. Okay, ini adalah benda-benda asas yang anak-anak kita kena kuasai sebelum dia menguasai IIDL. Okay, IIDL tu apa pula? IIDL ni dia lebih kompleks. Okay, kemahiran ini akan membantu anak untuk berada dalam masyarakat dan juga komuniti. Kalau ibu ayah tengok kan pada slide yang saya share ni, okay, ada aktiviti apa? Shopping, penggunaan telefon, naik public transport, naik kereta sendiri pun ia juga, naik pengangkutan awam, okay, pengurusan wang dan juga ubat-ubatan, penyediaan makanan, memasak dan juga kerja-kerja pembersihan. Okay. So, daripada, okay, saya nak share dekat ibu ayah di luar sana, walaupun survey tak bersuam-suam kuku lah, ya, masa kami jalankan 2 minggu lepas, agak suam-suam kuku, tapi tak apa, it's okay. Saya nak highlightkan kat sini, rata-rata kebanyakan ni anak-anak berumur 6 hingga 7 tahun. So memang penting lah urus diri ni supaya mereka boleh benda ni menjadi satu persediaan awal untuk masuk ke alam persekolahan. Okay. Saya dah jawab. Okay. So kita akan tengok pula faktor yang boleh mempengaruhi kemahiran ADL dan IIDL. Okay, ibu ayah, sebenarnya anak-anak kita ni dia banyak faktor yang mempengaruhi untuk dia boleh berdikari. Sebelum dia nak berdikari tu, dia akan lalui banyak kemahiran. Okay, kemahiran ini dia saling berkait rapat lah dari segi sensori motor, okay, dari segi komunikasinya, tahap kefahaman anak kita. Kalau tengok kat sini dia macam permainan telefon berkarat, gambar yang saya share dekat ibu ayah ni. Adakah dia faham? Kalau saya ambil contoh situasi dekat latihan ketandas. Okay, mak kata pergi toilet, jom pergi toilet Aiman. Tapi dia duk faham benda lain. Mungkin dia ambil perkataan yang hujung sahaja ataupun dia rasa apa mak aku cakap ni, tak faham. Okay, itu pun boleh mempengaruhi sebenarnya kebolehjayaan untuk latihan ketandas. Saya bagi contoh Okay, seterusnya dari segi persediaan ibu ayah tu sendiri dari sudut fizikal maupun mental. Sebab tu ada kata-kata biasa kita akan dengar be prepared. Okay, selalu untuk pengungkap sebelum nak masuk hutan kan, dia bawa kelengkapan dia. Tapi sebenarnya dalam aktiviti pengurusan harian, pengurusan diri ni ibu ayah kena bersedia. Okay, jangan macam contoh minggu depan target nak toilet training dah off semua. Tapi kita tak mulakan persediaan tu lebih awal. Sebab kita pun nak social story diri kita. Okay ibu ayah, seterusnya sejauh mana galakan kita beri kepada anak-anak kita ibu ayah. Sejauh mana kita di rumah kita yakin untuk bagi peluang kepada anak kita untuk lakukan secara berdikari. Saya bagi contoh satu kes yang saya terima lah sebelum ni. Seorang ibu ni bertanya, Teacher Wani, macam mana ya anak saya dah settle, selesai toilet training untuk daytime di siang hari tapi mengalami masalah pada waktu malam. Saya tak mula lagi. Saya risau ni anak saya nak masuk sekolah. So cikgu rasa macam mana? Dia tanya saya. Saya first kali saya akan tanya, okey tuan, okey ibu, puan sendiri yakin tak
Dia kata tak yakin. Suami macam mana? Sama. Kami takut terbabas. Lepas tu dengan kekangan kerja lagi. So saya kata satu-satu bagi masa dulu nak adjust dengan PKP lagi, dengan stres lagi kan macam-macam. So kita yang kena social story diri kita tau ibu ayah. Jadi mulakan sikit-sikit. Kita ni bukan robot, so mulakan sikit-sikit. Letakkan goal tu yang munasabah. Jangan matlamat tu terlalu tinggi. Nanti kita rasa frust. Okay? So kalau dah yakin anak tak ada tercicir di siang hari, okay, boleh mula malam. Tapi bila bincang elok-elok dengan suami, dengan ahli keluarga yang lain. Okay, dapatkan bantuan dan sokongan. Okay, seterusnya cara pengajaran. Okay, kita tengok apa cara pengajaran yang kebiasaannya digunakan. Okay, antaranya adalah analisa tugasan, backward chaining, prompting, sokongan visual, social story, role play dan juga adaptive aids. Okay, saya akan pergi satu persatu ibu ayah. Kita tengok analisa tugasan. Apa kebendanya lah analisa tugasan ni. Okay, it's a task and activity analysis. Okay, activity analysis. Ni saya bagi contoh je. Okay, kita ambil contoh kemahiran di tandas. Kan kemahiran di tandas tu besar kan. Kat sini ada 8 saya dah pecahkan. Ada yang kata 9. Dia terpulang. Okay, kita tengok kat sini. Okay, analisa tugasan lah kita pecahkan tugasan kepada unit-unit kecil. Ajar satu demi satu. Okay, yang ini pula contoh untuk kemahiran menggosok gigi. Kita dah pecahkan. Okay. Seterusnya prompting. Okay, prompting ni dia ada dia punya tahap dia lah. Okay, kalau tengok sini ibu ayah ni piramid kan. Daripada bawah ni maksudnya dia punya tahap bantuan tu penuh. Biasa kita akan sebut hand over hand lah secara fizikal. Katakan saya nak pakai cermin tapi saya tak boleh nak gerakkan tangan. Saya tak tahu pun cara nak pakai cermin ni. So ibu saya atau ayah saya akan pegang tangan saya hand over hand, tak macam ni. So bila dia dah makin pandai, kita pun akan kurangkan bantuan semakin dia menaiki piramid ni. Ke arah dia berdikari. Okay. So apa yang saya nak highlightkan kat sini ibu ayah, kena ingat bantuan perlu dikurangkan dari semasa ke semasa. Tapi bukan secara drastik. Okay, timing dia pun kena betul lah. Sebab kita tak nak anak jadi prom dependent. Okay, ada satu contoh tu, ayahnya share dengan saya, nak masuk rumah, dia tunggu ayah dia bagi arahan. Dia dah prom dependent kepada arahan lisan. Kalau ayah dia tak sebut, Ihsan, buka kasut tu, dia akan tunggu depan pintu. Alamak. Ayah dia pun buat macam ni, dia cuba try tengok, sampai esok ni pun dia tak buka lagi kasut tu. So dia dah jadi prom dependent. Okay, so seterusnya sokongan visual. Ni antara contoh saya tunjukkan dalam slide saya ni yang kita boleh jadikan medium komunikasi semasa melakukan ADL atau IADL. Apa-apa pun perlu rujuk kepada pegawai pemulihan pertuturan yang terlatih untuk bagi anda rundingannya macam mana nak guna. Okay? Cara yang ni adalah PECS, okay? Picture Exchange Communication System. Okay. Seterusnya saya bagi contoh arahan visual untuk pergi tandas. Okay, yang ni kad visual tandas kita lekat kat pintu. Yang ni dalam, kita lekat dalam tandas ni dekat dinding ni kita nak tunjuk apakah langkah-langkah kemahiran di tandas. Okay. Seterusnya kalau dekat sinki kita letak kemahiran mencuci tangan. Okay, sekarang kita pergi kepada social story. Laju sangat ke ibu ayah? Boleh ke? Okay, okay, saya teruskan. Apa itu social story? Selalu duk dengar social story. Dalam bahasa Melayunya cerita sosial. Okay. Dia adalah dalam bentuk buku lah, macam booklet. Okay. Dia cerita pendek dan mudah. Dia bergambar. Memang kebiasaan dia bergambar. Bisa mudah difahami, tidak terlalu panjang melirit-lirit. Okay. Dari segi kandungan dia macam mana? Dia situasi sosial yang bakal berlaku. So kita nak bagi persediaan awal ke anak. Sebab tu kita akan buat situasi sosial yang bakal berlaku. Contohnya nak bawa anak dah pandai makan kat rumah. So dah lepas PKP, katakanlah dah boleh keluar pergi makan dekat restoran. So kita pun nak bawa anak, nak latih anak makan di restoran kan. So kita pun buat social story dulu. Jangan main tarik je anak, jom kita makan. Sebab benda-benda ni akan menyebabkan anak tu jadi resah, bimbang, anxiety level dia akan tinggi. Okay, dan dalam dari segi kandungan ni kita akan fokus kepada tingkah laku positif yang perlu dielakkan. Dan social story ni bukan perspektif ibu ayah tau, dia perspektif anak tu sendiri. Itu yang saya nak highlightkan kat sini lah.
Okay, ni contoh je lah saya bagi latihan ke tandas. Okay, yang ni kalau dia nak naik bas, nak pergi lawatan kat sekolah ke, kita boleh sediakan social story. Yang ni kalau nak pergi makan di restoran lah. Okay, seterusnya backward chaining. Ni agak teknikal sikit lah backward chaining ni, tapi saya cubalah bagi ibu ayah faham, okay, macam mana langkah-langkah untuk backward chaining ni. Okay, kita ambil tadi yang analisa tugasan tu kan. Okay, kita ambil ini untuk kemahiran mencuci tangan. Ada satu, sekejap saya tunjuk. Nah, highlighter saya. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, betul? Okay, jadi dalam backward chaining ibu ayah, kita akan fokus pada langkah terakhir dulu yang kita nak ajar, yang nak bagi dia berdikari. Kenapa langkah terakhir? Sebab kebiasaannya ni lah anak-anak yang berkeperluan khas ni, dia cepat frust. Bila kita kita tinggalkan langkah terakhir sahaja, dia akan rasa lebih bermotivasi lah untuk melakukan langkah-langkah seterusnya nanti. Okay? So dia tak akan rasa banyak sangat nak buat step daripada awal sampai akhir. Boleh? So kita akan tengok macam mana cara nak buat tu. Okay, kita tengok kat sini. Okay, yang ini saya ambil, saya jadikan dalam bentuk visual macam ni. Tengok. Okay, buka pipe sampai lap tangan yang bersih. Mula-mula ni kita tak expect lah dia berdikari. Biasanya kita akan guna bantuan separa, pegang tangan dia sikit ke. Okay, kita modalkan kat di sebelah ke kan. Macam nak lap tangan ataupun adik-beradik boleh modalkan. Ataupun kita bagi arahan lisan secara verbal. Okay, kemudian yang depan-depan ni. Okay. Kita tak suruh dia buat sendiri. Kita beri bantuan secara fizikal, hand over hand. Okay. Kemudian proses tu dia, cycle tu dia, okay. Kemudian, okay, bila dia dah berdikari ni, dia undur pula. Tadi lap tangan dengan tuala bersih ni, kita bantu lagi kan. Sekarang ni, katakan dia dah boleh berdikari, ibu ayah undur. Kemudian nanti undurlah lagi. So cycle ni dia akan repeat lah. Okay. So apa yang penting ibu ayah, pastikan anak-anak telah menguasai sepenuhnya sebelum mengajar langkah seterusnya. Okey, saya undur balik, saya patah balik. Maksudnya, dia tak berdikari lagi ni, janganlah kita kelang kabut. Kalut-kalut nak buat yang kat depan ni kan. Satu-satu dulu. Okey. Seterusnya, teknik dari segi role play lah. Permainan berperanan. Okey. Biasa saya akan dapat macam case anak-anak ni especially yang autistic child lah kan, mereka takut nak gosok gigi, takut even nak makan pun mereka rigid, mereka perlukan masa untuk nak cuba benda baru kan. Jadi apa kata ibu ayah boleh buat role play, permainan berperanan dengan adik-beradik, even kita sendiri pun boleh main dengan anak kan. Jadi gunakan anak patung, teddy bear. Okey, ini contohlah saya sertakan gambar dalam slide saya ni. Ni dia cuci punggung si teddy bear ni. Yang ini dia pretend play, dia buat apa ni? Dia makan. Okey, makan makanan. Yang ini bagi bear minum. Okey? Okay, seterusnya assistive devices. Okay, kita tengok. Okay, assistive devices ni ibu ayah, dia ada dari segi low tech, yang tengah-tengah pun ada, yang high tech pun ada. So saya tunjuklah contoh-contoh yang kita boleh gunakan mengikut apa yang occupational therapist, apa yang telah beri hikmat rundingan lah. Sebab ada yang tanya bila nak pakai yang high tech, bila nak ni. Sebab kita nak tengok juga, kita tak nak bagi, kalau kita terus bagi assistive devices ni nanti takut menjejaskan perkembangan anak tu juga. So nak kena tengok. So perlukan consultation. Okay ibu ayah. So ni contoh-contoh dari segi untuk aktiviti daily living atau IADL yang kita boleh guna. Boleh nampak ke gambar saya jelas tak? Okay, good. Okay, grabs bar. Okay, mana yang mempunyai, kita risau dia jatuh kat toilet apa kan. Biasanya untuk kanak-kanak cerebral palsy, okay, kita akan adakan grabs bar ni. Supaya membantu dia untuk bergeraklah dalam toilet. Okay, button aid. Okay, ni sock helper. Okay, toothbrush gripper. Yang mana yang genggaman dia tu kita panggil hand grip dia tu, hand strength tu tak berapa kuat, kita boleh bagi toothbrush gripper. Dressing stick yang ada, kalau katakan kanak-kanak tu ada pergerakannya terhad untuk nak pegang, nak tarik baju kat belakang, nak pakai jaket ke. Okay, ini shoehorn, okay, untuk bantu dia pakai kasut. Okay. Seterusnya ini adalah easy hold. Ni memang nama
alat ni, okay, dia ada pelbagai lah di bawah EasyHole ni. Ada untuk nak pilih buat apple, yang ni untuk menguli dough, okay. Yang ni pula untuk digunakan untuk memberos gigi. Dia bantulah dari segi grip strength. Okay. Seterusnya ni commode chair untuk anak-anak cerebral palsy pun kita boleh guna ni. Okay. Okay, yang ini kalau dah high tech lah, saya ambil contoh satu lah. Yang ni untuk communicator ni. Okay, kalau dia nak makan pizza, dia katakan yang ni. Okay, yang ini pula PAX, tapi dia dalam bentuk iPad. Sorry. Okay, so sekarang ni menghampiri 11:30. Okay, saya nak ajak ibu ayah tonton 3 video yang saya akan tayangkan. Moga-moga kita akan dapat manfaat lah daripada video yang saya dah compile. Okay, ini adalah kompilasi video daripada ibu-ibu bekas anak-anak Genius Kunyah yang sudi share dengan saya pada hari ini. Okay, admin boleh play video. Okay. Ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu berasa jijik. Tak je lah. Okay, go. Okay. Ibu ayah perasan tak video yang saya tunjukkan tadi, cara macam manalah kita boleh libatkan aktiviti bersama keluarga. Jangan rasakan macam anak kita berkeperluan khas, kita perlu asingkan. Okay. So kita kena ada pelibatan, involvekan anak-anak lain juga, buat sama-sama. Okay, apa yang saya nak tekankan dalam video satu ni adalah walaupun saya sedih. Walaupun Sufi kalau kita tengok kan, cara dia potong kita nampak kan macam ada mungkin kita rasa belum kuasai sepenuhnya, tapi for me dia benda tu rasa macam it's a huge success lah. Okay. Sentap lah hari ni. Okay.
Okay, seterusnya, okay, admin boleh play video kedua. Dan berapa semua? 5. 5. Dah. Cuba tengok. Dah. Pasu dia bang. Okay, saya rasa mamanya ada kat sini, Puan Ifa. Terima kasih sudi share video. Mak dia cerita kat saya, ni kelakar sikit lah. Mak dia cerita kat saya, dia minat masak. Okay, batik buat si Wan Naufal ni, Wan Naufal Hanif. Sebab apa? Sebab dia terjebak dengan Khairul Amin, jangan main-main. Betul, dia pandai masak. So jadi kat situ kan kita nampak selebriti ni pun bila anak kita follow benda yang bagus, sebenarnya membantu untuk dia punya pengurusan diri. Cumanya saya nak highlightkan sekali lagi, kita sejauh mana kita yakin ataupun tidak, sejauh mana kita beri peluang, cipta peluang untuk anak kita, tu yang paling penting. Okay, admin boleh play video yang last, yang terakhir, yang ketiga. Matin ambil resit. Cakap apa? Okay, apa yang kita nampak, okay, ini adalah Matin, okay, Amar Matin, okay. Terima kasih juga kepada Cikgu Firdaus sudi share dengan saya video dia pergi beli aiskrim.
Okay, saya suka nak berkongsi dengan ibu ayah, baru nampak tak? Walaupun zaman zaman dah canggih, so instead of kita ajar dia guna duit pun kita boleh ajar dia guna kad. Okay, so kita kembali kepada kita punya slide. Okay, ni saya nak terus pergi kepada sesi soal jawab lah. Saya jawab soalan yang ibu ayah dah hantar melalui kami punya Google Form. Okay, boleh nampak ke admin? Okay, kita pergi, ada 6 soalan ibu ayah. Okay, adakah terdapat sensory spesifik yang boleh mempengaruhi baik atau buruk kemahiran ADL atau ADL? Okay, minta maaf dia tak ada sensory spesifik ibu ayah. Okay, untuk kemahiran sensory ni dia ibarat kita sebuah kerusi. Macam kerusi saya tengah duduk ni kan, ibu ayah tengah duduk tu. Kalau satu ni patah kakinya maka dia mempengaruhi segala-galanya. Mempengaruhi kita pun jatuh. So kalau ibu ayah tengok ni, piramid ni, suka saya kongsi kat sini, Pyramid of Learning oleh Williams and Schellenberger 1996 ini. Nampak tak kat sini? Atas kan dia punya ni kan, sebab dia melibatkan kemahiran kognitif juga. Bila dia makin ke atas ni, okay, yang sensory ni dekat bawah. Jadi ibu ke ayah yang bertanya soalan ni memang tak ada sensory yang spesifik. Sebab benda ni adalah integrasi. Okay, boleh ke ibu ayah menjawab tak soalan ni? Sebab saya tak tahu siapa yang tanya, tapi saya share lah soalan ni. Okay, so soalan kedua. Ada tak program berstruktur untuk beri anak berdikari dalam tandas yang mudah untuk ibu bapa bekerja buat di rumah? Okay. Cuba type kat ruang chat tu, siapa kata mudah toilet training ni, angkat tangan, tulis kat chat tu sekejap. Mungkin Cik Aisyah nanti boleh tengoklah respon. 30 saat Cik Aisyah. Jujur. Okay. Terima kasih kepada responden. Okay, jujur memang betul. Saya sendiri pun cakap susah. Kita tak nak menipu, betul. Memang betul pun. Cikgu Ima tadi dia chat box tu memang susah. Sebab itulah soalan ni ditanyakan kepada saya pada hari ini. Ada tak program berstruktur? Okay, ibu ayah. Sebelum saya concludekan apa jawapannya. Okay, saya nak beritahu mula-mula toilet training ini adalah proses. Dia makan masa. Okay, dia makan masa. Okay, saya nak share juga kenapa saya buat gambar robot. Mesti ada yang tertanya-tanya. Robot kan? Murah ke mahal robot? Harga berapa? Mahal kan? Okay, saya pernah baca satu kajian, pengkaji di Malaysia lah yang buat. UTM ke mana tak start saya, engineering. Dia reka robot untuk bantu menggantikan jadi carer tau dekat rumah. Menarik saya baca. Tapi bila saya baca artikel tu, saya terfikir satu benda ibu ayah. Perasan tak robot dia tak ada emosi, affect. Dia tak ada emosi. Betul tak? Betul kan? Dia tak ada emosi. Jadi sebenarnya bila kita bersama-sama buat aktiviti daily living, IADL ke ADL ni kan, dan juga datang ke tandas, kita sebenarnya wujudkan bonding. Hubungan yang baik, positive relationship dengan anak kita. Okay? So dari segi nak jawab ada program tak berstruktur ni, saya sarankan kepada encik atau puan yang bertanya ini, mulakan sikit-sikit. Okay? Benda ni susah. Betul. Saya sendiri pun rasa macam tu dengan anak saya. Ini kan anda yang punya anak-anak yang berkeperluan khas kan, lagi double dia punya kesusahan tu.
So it's a process, mulakan sikit-sikit. Sebelum nak mula datang ke tandas tu, okay, bincang dulu dengan suami ke ataupun ada kru ke toilet yang lain. Saya panggil kru lah untuk datang ke tandas ni. Cuba bincang, dapatkan sokongan mungkin dari segi sokongan suami ataupun ada maid ke. Kalau tak ada maid mungkin mertua ataupun kalau kena buat sendirilah. Cuma target tu jangan tinggi sangat. Kena lower down your expectation. Tak bolehlah kata anak kita, oh seminggu je saya buat ni, kacang cikgu ni, siap. Tak boleh macam tu. Sebab on the way tu, akan ada mungkin kesukaran yang dialami. Dah kena fine tune balik. So dia adalah proses dan saya sarankan untuk ibu ayah yang bekerja, cuba mula buat hujung minggu. Mungkin mulakan dengan kesediaan ke tandas je dulu. Prepare social story dulu. Okay, tengok kefahaman anak dulu, bahasa apa yang nak gunakan, biar selari dulu, selaras semua orang kat rumah. Jika ada adik-beradik yang lebih besar, minta bantuan mereka. Okay, so itulah jawapan saya untuk soalan nombor 2 ni. Okay, seterusnya soalan ketiga. Cara mencuci bahagian kemaluan sendiri selepas buang air besar. Minta maaf saya tukar perkataan di sini sebab sebelum ni ibu ni tulis macam mana nak cuci bokong. Bila saya cek, bokong adalah perkataan punggung, bontot lah dalam bahasa Indonesia. Okay, so saya tengok adalah bahagian kemaluan lah. Okay, so pertama sekali tipsnya, bila anak kita ada kesukaran ibu ayah untuk mencuci bahagian kemaluan, okay, check dulu ada isu sensori tak atau isu-isu lain, ada luka ke dekat kawasan bahagian kemaluan tu ataupun dia ada paika ke. Okay, paika tu apa? Dia makan benda-benda yang bukan makanan, termasuklah najis. Okay, so yang ini saya sharekan, saya dapat daripada satu website di US tak silap saya ni. Dia guna belon. Cikgu dia nak ajar. Okay, lepas tu dia ambil tisu. Dia nak buat demonstrasi lah macam mana nak tunjukkan macam mana cara boleh ajar basuh punggung selepas buang air besar. Okay, boleh? Saya pergi kepada soalan keempat. Latihan untuk mengikuti jadual sekolah dalam situasi kecemasan. Okey. Pertama sekali ibu ayah, saya nak highlightkan tentang intolerance of uncertainty yang berkait dengan gangguan pemprosesan sensori dan kesukaran untuk mengenal dan kawal emosi. Okey. Kajian terkini mengatakan anak-anak kita yang mengalami especially yang autistic child ni, autistic people ni, mereka memang mempunyai tahap kebimbangan, keresahan iaitu anxiety yang tinggi. Disebabkan faktor-faktor apa? Ini adalah dia punya conceptual framework lah yang dibuat oleh Salt and Rogers 2017. Disebabkan ni mereka ada masalah atypical sensory awareness dan juga dari segi dia punya emotional awareness. Okay, dan ini semuanya mempengaruhi dia punya ketidaktentuan, inflexibility, okay, dan juga perubahan yang drastik tu yang menyebabkan dia meltdown. Okay, tantrum bagi saya, kita yang tipikal pun ada tantrum ibu ayah, tapi kalau anak-anak yang autistic ni dia punya sensory meltdown tu lain. Okay, dia lagi huge lah, dia lagi drastik lah. Tu yang saya tunjuk gambar dia macam ni kan, berguling depan dekat public ni. Okay, jadi ibu ayah, apa tipsnya untuk soalan 4 ni? Okay, mungkin boleh cuba teknik ni. Apa-apa kita sebelum nak berlaku kecemasan lah sesuatu yang kita unexpected, betul, kita tak jangka. Jadi sebelum benda tu berlaku lagi, apa kata kita ambil tindakan proaktif. Kita guna tips yang saya sharekan ni lah. Saya nak highlightkan tentang calm down. Mungkin boleh ajar anak-anak mindful breathing. Susah sebenarnya nak ajar anak-anak kita, terutamanya anak-anak yang autistik ni untuk breathing, deep breathing. Tapi mungkin boleh guna, okay, visual cue, sama ada objek sebenar atau kad gambar ni. Ajar dia kalau kita hidu bau bunga tu adalah untuk dia inhale. Bila kita exhale adalah kita blow out the candles ataupun candles lah, lilin. Okay, tapi kena jadikan dia rutin. Sekali buat tak jadi ibu ayah. It's a process. Even kita yang besar ni pun tak semua orang boleh buat deep breathing. Okay, so bila deep breathing ni adalah perut yang naik, bukan dada. Okay, so dah boleh latih anak-anak sebenarnya, ajar dia calm down supaya membantu dia punya self-regulation. Okay, yang kedua buat persediaan awal. Maksudnya kita dah tahu anak kita macam tu, mungkin plan A tak jadi, kita come out set dengan plan B.
Okay, tapi yelah out of sudden benda ni akan berlaku. Even kita sendiri pun kadang tiba-tiba alamak bos kita tukar. Kita pun macam mana ni macam ni kan. Okay, relax dulu, bertenang dulu. Okay, kita yang kena bertenang dulu. Tak perlu power struggle dengan anak tu dulu. Kita back off dulu. Kita yang kena bertenang dulu ibu ayah. Okay, tips yang ketiga, cuba sehabis baik minimalkan perubahan sebanyak boleh. Okay. Yang keempat, alihkan perhatian kepada barang atau objek yang dia suka atau calming activity. Contoh, tiba-tibalah kita nak kena renovate rumah contohnya kan. Bukan tiba-tiba renovate rumah, sorry. Macam ada air tiris kan. Tiris tu menitik-nitik, bumbung tiris, atap rumah kita tiris, air menitik-nitik. So kita perlukan maksudnya urgent kan panggil panggil orang untuk datang baiki kan. So masa tu anak kita takkan kita nak letak dia dekat tempat lain. Kalau boleh bawa dia pergi rumah atuk nenek yang berdekatan. Tapi kalau dah macam kena hadap juga apa yang kita boleh buat, kita pujuklah dia. Alihkan dia dengan perhatian kepada barang atau objek yang dia suka. Yang bagi dia boleh tenang. Okay? Seterusnya soalan kelima, bagaimana kami ibu bapa boleh membantu anak-anak dalam memperbaiki ADL anak-anak? Okey ibu ayah, sebelum nak sampai ke sini, ni saya bagi contoh gambar lah. Apa-apa pun mula dengan aktiviti yang mudah. Contoh macam ni. Tak boleh nak suruh dia kemas banyak-banyak mainan. Okey, kita jadi satu mainan pun jadilah. Janganlah guna bekas yang bertutup. Okey. Cari bekas yang terbuka macam kotak ke supaya dia rasa senang. So bila dia dah jadi rutin, kita pun tingkatkan tahap kesukaran dia. Sampailah dia boleh berdikari. Yang penting ibu ayah untuk soalan 5 ni, konsisten dan tidak putus asa. Okay? Soalan saya rasa terakhir, soalan 6. Saya masih ada kerisauan bila nak biarkan anak dalam aktiviti sendiri tanpa dikawal. Ibu ayah, kita semua parents kan, saya sendiri pun rasa risau. Kita rasa, betul ke anak aku ni dah boleh pegang pisau? Dia nak buat bila kita tengok kita, nak tiru. Okay? Dia nak masak, dia tengok kita masak kat dapur. Tapi kita risau, kita kena check dulu. Sebab apa aku risau? Risau tu munasabah ataupun tidak. Apa-apa ibu ayah, tipsnya safety first. Kemudian tengok expectation kita. Adakah aku letak expectation aku ni terlalu tinggi untuk objektif ADL dia? Nak suruh makan sepinggan nasi. Tetapi sebelum ini tak pernah makan nasi. Jadi objektif tu biar kecil tapi menjurus ke arah dia punya long term goal tu. Okey, dan check juga adakah kita, nampak tak gambar ni ibu ayah? Ini gambar ibu ayah yang jadi helicopter parenting. Okey? Admin boleh nampak ni helicopter parenting. Bila kita jadi, adakah kita ni terlalu protektif? Okey, sampai kita yang risau sampai anak kita tu kita lupa. Kita terlupa untuk cipta peluang bagi dia berdikari. So kena check. Okey, bila kita terlalu jadi helicopter parenting, kesannya tengok nak pergi sekolah pun, aduh takutnya ibarat macam nak potong benang tu kan, tak nak lepaskan anak kita, tak nak let go dia. Okay, ingat ibu ayah, apa-apa pun bincang dengan terapis anak anda, cikgu-cikgu pendidikan khas, okay, dapatkan sokongan keluarga untuk bantu dalam proses menjalankan latihan ADL dan IADL ni. Okay. Okay, jadi untuk hari ini take home message daripada saya untuk ibu bapa, ada 3 take home message. Ibu bapa, guru, terapis, tolonglah beri peluang dan galakkan yang optimum. Okay, yang ini juga saya highlightkanlah kepada rakan-rakan sekerja saya, para PPI, pembantu pegawai intervensi di sini, especially yang baru. Mungkin adik-adik semua, anda semua baru kenal dengan anak-anak autistik yang berada di jenis kurnia. Jadi saya ada dapat satu feedback daripada cikgu kelas mengatakan yang mereka teragak-agak macam tak bantu anak tu. Sedangkan cikgu tu sebagai pegawai intervensi di sini nak bagi dia berdikari. Padang papan hitam, buat apa lagi? Lap meja lepas makan. Tapi kita ni teragak-agak, mungkin kita tak tahu kot setakat mana anak tu kemampuan dia. So benda-benda macam ni always check lah dengan pegawai intervensi dalam kelas dan dengan ahli keluarga kita lah untuk para ibu bapa. Maksudnya kalau ayah yakin anak tu boleh buat, biarlah mak pun yakin juga anak tu boleh buat. Okay? Sebab tu jadi anak-anak ni dia jadi tak konsisten. Oh, dengan ayah boleh pakai kasut sendiri, elok siap je masuk dalam kereta nak pergi sekolah. Tapi dengan mak, semua dia nak mak buat. Okay?
So tak konsisten di situ. Yang kedua, kena yakin dengan kemampuan anak kita. Kalau kita tak yakin ibu ayah, siapa lagi nak yakin dengan anak kita kan? Sudahnya dia tak mampu untuk menguasai kemahiran ADL ataupun IADL. Dan jangan tangguh-tangguh, mulakan praktis dari sekarang. Okay, saya bagi cadangan aktiviti untuk integrasi. Macam mana nak integrate kan kalau dalam kehidupan harian kita kan. Okay, saya bagi contoh. Yang ni, okay, bangun pagi. Okay, tapi tengok tahap anak tau. Ni saya bagi cadangan. Okay, mungkin boleh libatkan dia untuk masukkan bekal. Sediakan breakfast sendiri, lunch dia kemudian masuk ke dalam beg, pakai kasut, kemudian bila balik sekolah, dia pergi sekolah, kemudian bila dah balik daripada sekolah, kita bawa dia pergi beli, simple-simple je dekat Shell ataupun mana-mana petrol pump lah. Cuma sekarang ni COVID kan, so mungkin ada kekangan lah dari segi nak buat benda ni. Okay, so ibu ayah itu sahaja dari saya. Mungkin Cik Moderator kita nak bacakan soalan lah. Okay. Ada apa-apa ke soalan? Okay. Sebelum tu. Okay. Kita akan teruskan. Terima kasih Puan Sri Azwani di atas perkongsian yang begitu bermakna pada hari ini. Okay, jadi saya ada beberapa soalan daripada audiens. Okay, untuk soalan yang pertama, ada yang tanya bagaimana jika anak sudah boleh buang air kecil di tandas tapi untuk buang air besar belum lagi sebab dia masih buang air besar di dalam diapers. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Okay, silakan. Boleh saya tahu umur anak tu berapa? Okay, mungkin saya jawab secara umum lah. Okay, pertama sekali ibu ayah check dulu ada tak any medical issues lah. Sebab buang air besar ni satu isu besar juga sebenarnya berbanding dengan buang air kecil. Sebab kalau anak kita, terutamanya anak-anak autistik lah, bila dia ada isu makan, so dia dah kurang fiber, serat kan, benda ni mempengaruhi juga kita punya proses solid training tu ibu ayah. So kena ambil tahu dululah benda-benda ni. Sebab check dululah dengan medical doctor ke, tengok dari segi dietitian, tengok pemakanan dia tu satu. Pastikan dia cukup air dan boleh gunakan social story, okay, cerita bergambar untuk bagi tahu dia dulu apa kena buat kalau untuk buang air besar di tandas. Okay, boleh saya jawab ringkas sahaja. Seterusnya. Okay, terima kasih di atas jawapan tersebut. Okay, dan soalan yang seterusnya. Okay, macam mana nak terangkan toilet training melalui visual? Kita ada tadi Puan Siti Azwani ada cadangkan menggunakan visual untuk ajar kemahiran di tandas. Jadi macam mana kita nak gunakan visual tersebut dan bahasa yang nak digunakan tu macam mana? Supaya anak lebih fokus dan mudah untuk faham. Okay, kalau kita pergi kepada yang bertanya ni orang luar ke? Minta maaf Cik Aisyah. Saya tak pasti. Sebab kan kekangan masa kan, kami ada open learning, betul tak admin? Open learning. So daripada situ boleh tengok macam mana cara penggunaan sokongan visual untuk latihan ke tandas ni. Cumanya boleh adapt balik tiruvasi untuk kesesuaian anak. Contohlah saya bagi, katakan dalam gambar yang kami buat tu dia adalah gambar-gambar animasi kartun. Jadi kalau anak tak faham, okay, check dulu kefahaman anak. Tukar kepada gambar yang sebenar, itu lebih baik. Okay, bahasa contoh. Kalau bahasa boleh yang simple tapi dia mudah anak tu untuk faham. Contoh kalau tak payahlah, Aiman jom pergi tandas pada hari Ahad ni, tak. Kita just specific, straight to the point. Apa kita nak cakap dekat anak? Aiman dah besar. Aiman tak boleh pakai pampers dah. Contohlah saya bagi. Kemudian macam tu lah. Ayat tu kena, bahasa tu kena dimudahkan ikut tahap kefahaman anak-anak. Okay. Okay. Kat sini saya boleh tambah, which is macam
kita ada guna visual yang kita gunakan, which is gambar. Dia buka seluar, gambar dia duduk di atas tandas. So mungkin arahan yang diberikan tu mudah dan pendek. Contoh, kita tunjukkan visual buka seluar, kita just terus mention buka seluar. So gunakan ayat yang pendek dan ringkas supaya anak lebih faham dan fokus. Dan dia pun juga boleh relate antara arahan yang kita berikan dan juga visual yang telah ditunjukkan. Okay, so jangan gunakan arahan yang terlalu panjang sebab macam kebanyakan anak tidak punya fokus yang panjang. Jadi kita cuba untuk pendekkan waktu arahan tersebut. Okay, alright. Dan soalan yang terakhir, bagaimana jika anak sudah pass toilet training di rumah tapi dia tak mahu pergi ke toilet lain? Okay, contoh maksudnya mungkin dia kat rumah dia dah boleh berdikari buang air di tandas, tapi bila kat mall ataupun di sekolah ataupun di pusat center dia masih tak boleh lagi. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk soalan itu. Yes. Okay, ini berkait dengan isu transition sebenarnya, terutamanya anak-anak autistik. Mereka rasa mereka ni macam bila diorang dah kalau dah boleh sesuatu kemahiran tu dah berjaya buang air di rumah, dia akan jadi mengalami kesukaran disebabkan faktor inflexibility tu tadi. So ibu ayah kena social story dulu. First kali kena check dululah toilet tu bersih ke tidak, sebab anak-anak autistik ni pun pandai. Bila saya bawa mereka, bila kami ada outing kan, mereka tahu tau, mereka pun penggeli, mereka rasa macam toilet tu kotor. Kita sendiri pun kalau contoh, saya bagi contoh kan, ibu ayah boleh buat lah, boleh guna tips ni. Kalau contoh kita nak bawa dia pergi keluar bersesia, kemudian singgah di petrol pump. Mula jarak tu dekat je lah dengan rumah, janganlah yang drastik sampai ke shopping mall, ramai orang, banyak benda pula kan. Bunyi bingit, bising. Jadi kita kurangkan gangguan-gangguan tu. Okay, cuma kita fokus bawa dia dekat mungkin playground yang ada public toilet ataupun shell dekat belakang rumah kita. Tapi sebelum tu ibu ayah pergi riki dulu. Ambil gambar toilet tu siap-siap supaya anak-anak autistik ni dia faham. Dia tak adalah kerisauan melampau, bimbang, jadi dia takut-takut nak buat. Dan check dulu toilet tu okey ataupun tidak. Dan always kena ada toilet training kit. Okay, bila keluar, rasanya topik ni saya pernah cover lah dalam kami punya latihan ketandas di bawah Persatuan Ibu Bapa dan Ahli Intervensi pada bulan 11 hari tu. So dalam tu ada banyaklah gambar-gambar. Okay, so itu sahajalah yang saya boleh share dengan ibu ayah tentang tips macam mana nak latih anak untuk transisi daripada rumah pergi ke sekolah ke ataupun tempat awam. Okay. Okay, nanti boleh asas intervensi I-Kurnia. Okay, boleh dapatkan bahan-bahan di situlah yang bermanfaat. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Puan Siti Hazwani. Okay, rasanya itu sahaja sesi kita pada hari ini, iaitu topik Mama saya nak buat sendirilah, which is kita menekankan kepentingan melibatkan aktiviti daily living dan juga instrumental aktiviti daily living dalam kehidupan seharian anak-anak kita. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, okey, sebelum tu saya nak ingatkan bahawa link kehadiran boleh didapati di ruang komen. Okey, jadi dan untuk link untuk para guru, link SPLKM, Tuan Puan just isi je dalam borang kehadiran pendaftaran tu dahulu dan kami akan masukkan ke dalam sistem selepas program ini selesai. Okey, rasanya okey. Dan last sekali, okay, kami nak promote kita punya program sempena bulan kesedaran autism, iaitu kita punya program My Community for Autism. Jadi dijemput semua untuk pergi kepada page ini, My Community for Autism, dan like banyak-banyak. So dan nantikan banyak input dan juga konten yang kita akan sharekan pada bulan akan datang lah, which is kita akan mula dalam bulan Mac, pertengahan bulan Mac dan juga April nanti. Banyak aktiviti yang ataupun konten mengenai perspektif autism yang berbeza yang kita tak pernah sentuh pun sebelum ni. Okay, alright, jadi harapnya itu sahaja untuk pada hari ini.
Okay, sekian. Terima kasih semua kerana join pada pagi ni. Okay, Assalamualaikum.